Ini yang cilik. Semuanya dengan allowance, dengan gajinya seluruhnya. Orang bertembak-tembak berbunuh-bunuh kerana menjadi esko. Esko ini menteri di peringkat negeri. Tapi saya retolkan. Saya tak komplain pun digugurkan. Karena saya tahu perjalanan saya. Bayang tuan-tuan kita berada di puncak kuasa. Digugurkan. Dan mereka peleceh saya. Siapa nak dengar kamu, Dr. Hassan? Orang mana nak datang dengar kamu? Siapa nak dengar tembelang kamu? Tuan tengok dalam blog. Hari ini pun teman saya, sahabat saya sebelah saya menyebutkan. Dalam blog sekarang ni, blog PKR dalam blog DAP, pendukung-pendukung mereka mengatakan, majlis di Jalan Kebun ni tak ada orang, dia kata tuan. Tak ada orang. Dalam blog dia sebut tak ada orang. Ngantuk. Ha? Yang ada dia kata toyol-toyol saja. Subhanallah. Gila, toyo-toyo tadi. Bayang tuan-tuan buat. InsyaAllah, normal dan teman-teman sedang merangkakan jadual. Tiap-tiap malam tuan-tuan. Tiap-tiap malam. Setiap malam. Kalau hari Sabtu, hari Ahad, pagi ada, tengah hari ada, petang ada, malam ada. Permintaan tuan-tuan berdering tadi telefon daripada 10, 7 minta saya datang ke tempat mereka. Kota Kinabalu, Kuching, Kuala Terengganu, Kota Baru, Kanga, Alustar. Itu yang besar-besar, yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil. Hulu Terengganu, Hulu Besut. Matang Pau. Pematang Pau. Kita dah mula dengan dekat dengan Pematang Pau di kepala batas baru dengan himpun. Tuan-tuan pernah dengar himpun? Himpun. Orang sini tak tahu himpun. Oh. Apa halangannya? Halangan nomor 1, tuan-tuan dan puan. DAP tidak mengizinkan langsung kita melaksanakan Islam Melayu dari Raja. Mereka mencegah, mereka menghalang. Saya nak melaksanakan satu tanggungjawab untuk meniadakan jualan arak kepada orang-orang Islam di kawasan Shah Alam ini. DAP menentang. Habis-habis mereka tentang. PKR menentang. Habis-habis mereka tentang. Yang paling saya sedih, PAS pun menentang. Siapa antara yang menentang? Tuan tahu siapa dia? Ini saya tengok macam muka Khalid. Apa mereka kata macam Ustaz Hasan Basri mengatakan? Apa alasan mereka? Kalau mereka nak minum, mereka nak berjudi, mereka nak pergi rumah urut, mereka nak berkhalwat, mereka nak berzina. Kan itu pilihan-pilihan manusia. Bayang betul. Kan itu minat manusia. Betul yang betul. Astagfirullah. Pemain dia betul tak? Astagfirullah. Tentang yang ini penaung gitu kan. Apa mereka kata tuan-tuan? Ini bertentangan dengan human rights. Hak asasi manusia. Hasan dia kata, saya cakap tuan-tuan. Hasan, ini bertentangan dengan individual freedom. Artinya tuan-tuan, kebebasan pribadi. Ini bertentangan dengan individual choice. Dia kata. Ini bertentangan dengan prinsip pilihan pribadi. Allah Tuhan. Ada di antaranya mengatakan kepada saya, Dr. Hassan, dia kata, selagi kita bersama dengan Pakatan Rakyat, tuan-tuan. Pakatan apa? Pakatan apa? Pakatan Rakyat. Sekali kita bersama dengan Pakatan Rakyat, selagi itulah kamu tidak ada benar
dibenarkan untuk melaksanakan apa juga peruntukan dalam enactment jenayah syariah. Kerana itu bertentangan dengan human rights, bertentangan dengan individual freedom, bertentangan dengan individual choice. Boleh pakai jalan kubur tu. Bayangkan tuan. DAP kata begitu, saya tak apa. Saya boleh terima dalam kepala saya boleh terima. PCR kata begitu, saya boleh terima. Tapi PAS kata begitu. Kuat sikit. Khalid. Khalid musang. Kalau dia bertanding balik di Shah Alam ni, kita nak minta kawan-kawan kita undi dia. Saya nak tanya tuan, kalau dia bertanding sebelum di kawasan Shah Alam ini, ada kata kalian bawa dia. Tuan-tuan, apa lagi masalahnya? Masalah yang besar tuan-tuan dan puan selain daripada yang saya sebutkan tadi ialah masalah segala-galanya oleh pakatan ini mereka tinjau, mereka ambil pendekatan daripada sudut politik. Kalimah Allah daripada sudut politik. Proses kristenisasi murtad mereka ambil daripada pandangan politik. Apa maksud saya pandangan politik? Ambil kalimah Allah. Seluruh ulama-ulama besar dalam dunia dulu dan sekarang tidak membolehkan kalimah Allah digunakan untuk lain-lain penganut selain daripada Islam. Tapi kita telah mengizinkan sebahagian daripada kita, ulama-ulama kita mengizinkan. Apa alasan mereka? Alasan mereka berbagai-bagaian. Tuan-tuan boleh baca alasan mereka. Tetapi mereka teropong daripada sudut politik. Tadi Ustaz Hasan menyebutkan tentang membaca Quran sebelum subuh, 10 minit membaca Quran sebelum subuh. Tak boleh buat. Pasal apa tak boleh buat? Ditinjau daripada sudut politik. Tapi kalau ditinjau daripada sudut Islam, bayang tuan-tuan, kita dibangunkan dengan ayat Al-Quran. Kita kebili air mendengar bacaan Al-Quran. Kita ambil uduk mendengar bacaan Al-Quran. Kita sembahyang tahajud 2 rakaat dihiburkan dengan Al-Quran. Kita berdoa dengan nada Al-Quran. Kita melangkah ke masjid mendengar bayangan Al-Quran. Lepas itu azan subuh. Bayang tuan-tuan. Saya dulu kecil-kecil tuan-tuan, lahir di Pulau Indah. Dan sampai tingkat 3 saya sekolah di Pulau Indah. Inilah yang saya dengar pagi-pagi. Namanya tarhim. Pagi-pagi. Punyalah ayah saya menjagakan saya 5.30. Mesti anak-anak jaga. Mesti anak-anak jaga 5.30. Mesti keluarkan basikal. Mesti sembahyang subuh berjemaah di masjid. Mesti. Siapa yang membangunkan? Tarhim itu yang membangunkan. Siapa yang membangunkan? Ayat-ayat suci yang dibaca itu membangunkan. Saya kecil waktu itu, umur dalam 5-6 tahun tuan-tuan. Naik basikal depan, yang mengambil basikal ayah saya, Haji Ali, Haji Umar. Dia pun imam masjid di Sungai Pinang. Di Sungai Pinang, Sungai Candung, Kuala Lumpur. Saya kecil duduk di depan. Basikal orang kampung tu, basikal besar tu, dari pembuluh. Saya duduk atas pembuluh tu lah. Kayu saja. Ayah saya mesti, nama saya Nasir di rumah, bukan Hasan Nasir. Sir kata ayah, ni pukul 5 pagi, baca. Ayah saya tasmik bacaan Quran saya. Yang saya ingat, Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. 'Allamahu shadidul quwa dzu mirratin fastawa. Sampai habis surah Najm itu. Begitulah saya dididik oleh ayah dengan 7 orang adik-beradik yang lain. Ayah saya ingatkan daripada saya mula dari kecil-kecil umur 6 tahun. Bukan 13 tahun, atau umur 6 tahun. Asal anaknya pandai saja bercakap, ayah saya akan mulakan mukaddam namanya, mukaddam. Semuanya. Umur 4 tahun, 5 tahun boleh bercakap saja, mukaddam.
Dan ayah saya mesti menanya anak-anaknya, menanya saudara-saudaranya, menanya adik-beradiknya. Jumpa saja Haji Ali Umar, perkataan yang keluar daripada mulutnya dua. Tak kisah apa suasana pun, waktu bila pun, dua pertanyaan. Dah semayang ke belum? Dah baca Quran ke belum? Dah semayang ke belum? Dah baca Quran ke belum? Pergi pula kepada adik perempuan saya, dah semayang ke belum? Dah baca Quran ke belum? Berapa orang ibu bapa yang tanya dua soalan itu kepada anak-anak? Macam mana nak tanya dah semayang belum? Bapa sendiri tak semayang. Macam mana nak semayang dah belum? Mak sendiri tak semayang. Ini agama. Yang ini yang kita nak lahirkan dalam ayat hari ini. Saudara-saudara. Satu perkara lagi tuan-tuan yang saya sebutkan yang menjadi penghalang utama ialah Hasan Basri, Ustaz Hasan Basri dah sebut tadi, yaitu pemimpin Pakatan Rakyat yang akan ditabalkan oleh orang-orang Pakatan Rakyat termasuk PAS yang akan menabalkannya sebagai Perdana Menteri. Apa amalan falsafah agamanya? Namanya pluralism dan liberalism. Apa dia pluralism? Pahamannya ialah semua agama itu sama, semua orang boleh masuk syurga. Tak ada agama melebihi agama lain. Islam dengan agama-agama itu sama. Sama saja. Sama rata. Masya Allah tuan-tuan. Saya baca dan baca dan baca dan baca. Ulasan daripada ulama-ulama antarabangsa, ulama dalam negara. Saudara, itu boleh mensyirikkan kita. Di mana hadis yang mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang mengatasi ketinggian Islam. Dalam surah konsep yang mengatakan Nabi Muhammad SAW ila khatamin nabiyyin, Nabi yang terakhir, risalah yang terakhir, Quran yang terakhir, penamat segala agama. Dengan turunnya Quran, dengan turun Nabi Muhammad SAW, maka termansuhlah yang lainnya. Masya Allah, orang ini, pemimpin ini, pahaman namanya pluralism. Pahamannya semua agama itu sama. Satu lagi pahamannya yang Ustaz Hasan pernah menyebutkan tadi ialah pahaman liberalism, liberal. Nak menari boleh, nak ke surau boleh, nak minum boleh, ke surau boleh, nak minum boleh, ke surau boleh. Pergi surau boleh, meliwat boleh. Boleh lah. Saya tak tuduh pada siapa. Tahulah. Sebab itu saudara, ini pahaman liberal. Pahaman liberal ini, kisah yang terjadi sekarang di Indonesia, timbul satu confusion. Timbul satu keadaan yang confused. Mak confused, bapak confused. Total pergi ke Medan, total pergi ke Jakarta. Satu family ada 6 orang, mak bapak. Mak Hindu, bapak Islam. Anak ada Taoism, anak ada Hindu, anak ada Buddha, anak ada tak ada agama, yang namanya atheist, anak yang tak percaya itu, tak percaya ini, anak macam-macam. Atas nama liberalism. Itulah pahaman pemimpin yang akan menjadi Perdana Menteri. Yang akan menjadi Perdana Menteri yang hebatnya, pemimpin yang begini, DAP yang mencadangkan mendukung dia menjadi Perdana Menteri, saya tak tanya. PKR yang mencadangkan orang ini dengan masalah-masalah yang dihadapi dia, saya tak mau sebut apa masalah, mencadangkan dia jadi Perdana Menteri. Saya tak tertanya, tapi pas. Wah, sikit. Balik, pas. Pas, duit. Ayo, tak betul. Ada apa pula? Tak betul. Saya kata kalau PAS juga mencadangkan pertama-tama supaya orang ini menjadi Perdana Menteri. Nafikan itu. Nafikan itu. Baik tuan-tuan. Kita boleh berbahas tentang ini. Tak perlu berbahas, faktanya aja. Ya?
pemimpin-pemimpin PAS menentang saya kerana cuba menguasakan tentang alat, tentang judi, tentang rumah urut. Dan tindakan yang mereka ambil tuan-tuan dan puan hingga memecat saya. Saya dipecat bukan kerana saya minum, bukan kerana saya berjudi, bukan kerana saya berkhalwat, bukan kerana saya berzina, bukan kerana saya berlewat. Bukan kerana saya rasuah, bukan kerana saya menipu, bukan kerana saya CBT, tapi saya dipecat kerana saya mempertahankan Islam. Saya dipecat kerana saya mempertahankan Melayu. Saya dipecat kerana saya mempertahankan secara tidak langsung mempertahankan institusi rakyat. Itu sebabnya saya dipecat. Tak tahulah patut tak patut. Dengan pemecatan saya tuan-tuan dan puan, hai teman-teman di dalam kebun. Tak ada dalam sejarah PAS, tak ada dalam sejarah PAS satu mesyuarat dalam masa 3 jam bincang, akhirnya kebanyakan yang mengatakan gantung hukuman. Dia hukuman ni banyak. Amaran 1, gantung kerja 1, gantung keahlian 1. Itu yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Gantung keahlian tu dah besar. Ini tuan-tuan terus pecat. Dalam keadaan sampai hari ini besok 2 hari bulan 2 tahun 2012, pemecatan saya berlaku pada 8 hari bulan 1 tahun 2012. Sehingga ini saya tak terima, tak tahu pun sebaris pun daripada butir-butir pertuduhan terhadap saya. Terbayang tak? Tuan-tuan di mahkamah, saya dibawa mahkamah PAS. Tak ada pertuduhan. Dan di mahkamah, di mana-mana pun dalam dunia, boleh panggil lawyer, boleh bercakap sendiri, tak ada lawyer pun tak apa. Naik ke mana-mana, ke angkat sumpah kerana membela diri. Maknanya dalam bahasa Inggeris, right to be heard. Membela diri, kena bagi masa, kena bagi ruang, kena ditanya, kena menjawab, kena ada cat panel, kena ada komiti untuk mendengar, perlu dicatat, perlu dirakam. Semuanya tak ada. Tiba-tiba pecat. Masa jauh apa pecat? Masa jauh pecat. Masya Allah. Pecat apa pecat? Pecel. Fired. Wih, lebih hebat. Saudara yang berkati sekalian. Bila saya bertindak sedemikian untuk membawa konsep IMR, mereka kata tuan-tuan ini tak di dalam Pakatan Rakyat. Bayangkan. Bila saya nak bawa Islam, orang PAS lagi kata ini tak di dalam buku jingga. Gila. Bayangkan, ini tak di dalam buku jingga. Buku ke aja. Antara buku jingga, kelahiran orang Pakatan Rakyat dengan Al-Quran, wahyu Allah. Saya nak tanya orang apa ni, di dalam kebun ni. Yang mana kita patut letak di atas? Jingga apa Quran? Quran. Sen jingga apa sen Quran? Sen Quran ni. Sebab itu tuan-tuan, kita merasakan perlu sangat perjuangan ini. Dan saya mengharapkan seluruh tenaga, kecil, besar, tua, muda. Dan riak-riaknya sudah mula bertukar menjadi gelombang sekarang ini. Bagi kami 1 bulan lagi tuan-tuan, bagi kami 1 bulan lagi. Untuk kata tuan-tuan puan, roadshow propernya, ini baru kali ketiga. Roadshow proper baru kali ketiga. Tapi gelombangnya sudah nampak. Dan akhirnya dalam sebulan 2 bulan, dia akan jadi tsunami, tuan-tuan, insyaAllah. Sudah bertukar daripada riak-riak menjadi gelombang. Gelombang menjadi Tsunami.
tsunami ini akan meragut orang-orang DAP. Tsunami ini akan meragut orang-orang PKR. Tsunami ini akan meragut parasit-parasit dalam PAS. Saya sayang PAS. Walaupun saya sudah dipecat, tapi hati saya, kerana didikan saya daripada umur setahun adalah didikan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Hati saya selama-lamanya bertaut dengan PAS. Hati saya bertaut dengan ulama-ulama dalam PAS. Hati saya bertaut dengan pemuda-pemuda dalam PAS. Tapi hati saya menolak parasit-parasit dalam PAS. Saudara, parasit inilah yang tunduk kepada DAP. Parasit inilah yang membuat PAS tunduk kepada DAP. Parasit inilah yang membuat PAS tunduk kepada PKR. Dan parasit inilah yang telah membawa mengemudikan PAS. Hal tujuannya bukan lagi negara Islam, dah jadi negara berkebajikan. Nak sebut Islam pun tak boleh lagi. Nak sebut Christianization pun tak boleh lagi. Nak sebut murtad pun tak boleh lagi. Nak sebut jihad pun tak boleh lagi. Saudara, orang-orang PAS yang ada dekat sini. Ada. Jangan duduk tu, jangan duduk orang PAS. Dengarlah. Kita kena bebaskan PAS daripada parasit-parasit itu. Dalam satu kajian dibuat, saya diberitahu bahawa sehingga ini jawatan kuasa PAS pusat dikuasai oleh parasit dari segi bilangan 72.28%. Ulama hanya menjadi sekitar sekarang ini dalam 28%. Minimal, sangat minimal. Ulama nak keluar terus. Sebab itu insyaAllah dalam pilihan raya akan datang, dalam muktamar yang akan datang, insyaAllah, walaupun saya berada di luar daripadanya, tapi saya terlalu yakin dengan kebolehan dan kemampuan PAS, kebolehan dan kemampuan ulama-ulama dalam PAS, kebolehan dan kemampuan pemuda-pemuda dalam PAS. InsyaAllah PAS boleh dikembalikan kepada pengkalan yang asalnya, yang dulu-dulu juga dipegang dengan teguh oleh Dr. Burhanuddin Ilmi, untuk Profesor Zulkifli Muhammad, untuk Datuk Fadil Noh, yang juga sebagai yang dipegang oleh Ustaz Hadi Awang, Pelindung Aziz Nikmat. Kita kena mertabatkan mereka semua. Ini dia. Tapi pada masa yang sama, tuan-tuan, pada masa yang sama, proses itu berjalan, proses IMR terus berjalan. IMR akan mengambil daya utama atas dasar satu institusi namanya Jati. Jim Alif Taya Jati, 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 yang akan dilancarkan pada 21 hari bulan Februari bulan ini di SACC, Shah Alam Convention Center. Lepas itu sekarang ini berebut-rebut negeri, betul-betul perkataan ini berebut-rebut negeri, meminta supaya dilancarkan di peringkat-peringkat negeri, insyaAllah. Tuan-tuan nampak movement itu yang saya katakan tsunami. Movement tsunami sedang berjalan. Tuan-tuan nampak? Tuan-tuan kalau baca surat khabar, baca dalam blog-blog terutamanya, terutamanya blog-blog PKR, blog-blog PAS, apa mereka kata? Hasan Ali tak ada penyokong, Hasan Ali tak ada pengikut, Hasan Ali keseorangan, Hasan Ali kecewa, Hasan Ali tersorok di satu sudut. Tuan-tuan perhatikan sendirilah. Tuan-tuan buat penilaian sendirilah. Saya tak pandai nak buat penilaian lebih daripada apa yang saya katakan sebentar tadi. Akhirnya tuan-tuan membuat ini. Saya mengharapkan insyaAllah, mudah-mudahan teman-teman saya, penganjur yang telah menganjurkan dengan teliti dari sini daripada waris Melayu. Saya ucap terima kasih kepada Syekh Mashar dan teman-temannya, juga penasihatnya, Saudara Daud Mukhtar yang hadir pada malam ini. Bagi juga pada saudara-saudara, teman-teman pimpinan di Jalan Kebun ini
yang telah memberikan sambutan yang sangat meriah kepada kami. Saya anggap bukan sambutan ini bukan hanya setakat sambutan saja. Kita start motosikal, kita raihkan kedatangan dengan menyusun 100 motosikal. Tapi tuan-tuan, deruman motosikal itu adalah deruman IMR. Deruman motosikal itu adalah deruman Islam. Deruman motosikal itu adalah deruman Melayu. Deruman motosikal itu adalah deruman raja-raja. Ini yang saya lakukan. Saya yakin anak-anak saya. Saya yakin tengok tuan-tuan dengan disiplinnya. Saya tengok di bawah karipap tadi pun dengan disiplin tuan-tuan. Dengan disiplin. Kalau tak disiplin tuan-tuan, karipap yang dibawa satu piring tu, sebentar nak sampai dah habis. Tapi dengan disiplin yang ditunjukkan, alhamdulillah. Dengan disiplin bermotosikal yang ditunjukkan. Dengan cara yang mengadakan majlis ini dengan penuh teratur tuan-tuan dan puan. Saya yakin insya-Allah sesuatu yang lebih menarik daripada arena perkembangan sosiopolitik di negara ini akan dapat diletakkan, akan dapat dijalinkan insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan sekalian. Saya ingin mengakhirkan tuan-tuan dengan menyebutkan bahawa saya sanggup dikeji. Tuan-tuan dengar baik-baik. Saya sanggup dikeji. Asalkan jangan kita izinkan orang mengkeji Islam. Saya sanggup dikeji. Asal jangan orang mengkeji Melayu dan bangsa Melayu. Saya sanggup dikeji, dihina. Asal orang tidak menghina institusi raja. Tuan-tuan dan puan, saya sanggup hilang jawatan. Sanggup hilang jawatan. Sanggup hilang keahlian dalam PAS, sanggup hilang jawatan EXCO yang semuanya orang sampai ke tempat bertembak-tembak untuk menjadikan EXCO bagi mereka. Tapi saya sanggup melepaskan jawatan itu. Yang saya tidak sanggup, tuan-tuan dan puan, ialah kalau misalnya jawatan itu ada, orang yang megang jawatan itu ada, tapi hanya patung-patung bernyawa saja. Tidak artinya untuk kita menyelamatkan Islam, menyelamatkan bangsa Melayu di negeri Islam di Malaysia ini, tuan-tuan dan puan. Saya juga insya-Allah sanggup, saya katakan tadi, sanggup menerima ancaman-ancaman. Apa juga ancaman? Hatta ancaman kepada nyawa saya pun saya sanggup menerima. Tetapi tuan-tuan dan puan, saya tak sanggup Islam diancam. Saya tak sanggup bangsa Melayu diancam. Saya tak sanggup institusi raja diancam. Atas dasar itu, saya nak menurunkan kepada teman-teman nun di dalam sebutan. Mari kita bersama-sama ganding bahu antara persatuan umat, ganding bahu antara perpaduan umat, ganding bahu antara konsolidasi umat bersama-sama dengan sekretariat perpaduan umat yang kita ada ini. Mari kita sama-sama gembling tenaga. Tidak lain dan tidak bukan insya-Allah tuan-tuan dan puan menyegerakan pelaksanaan insya-Allah pelaksanaan IMR Islam Melayu dan institusi raja itu. Tuan-tuan dan puan akhirnya kita nak zikir sikit. Saya dapat SMS tadi daripada seorang yang mengikutinya, blogger. Dia kata, doktor kena zikir sikit. Zikir macam mana? Macam di Shah Alam tu. Kita tengok dalam TV3 zikir dengan munajat sedikit tuan-tuan dan puan yang mencucurkan air mata yang basah tudung kerana mengalir air mata yang mengalir tak berhenti-hentinya. Kerana dalam hati mereka risau apa nasib Islam. Risau apa nasib bangsa Melayu. Risau apa nasib institusi raja yang menjadi institusi yang menjadi payung kepada Islam dan orang Melayu di negeri Islam modern di Malaysia, insya-Allah. Kita bangun tuan-tuan dan puan, kita boleh bangun kuat-kuat. Sila tuan, kita bangun. Kita boleh bangun, bantu saya tuan bangun. Ini dah bangun dah, tak apa. Mana pemuda-pemuda kita bangun. Kuat-kuat tuan-tuan. Zikir kuat-kuat. Zikir ini tuan-tuan dan puan, zikir ini kita menyebut kalimat syahadah. Inilah namanya zikir syahadah. Tuan-tuan, kita mengagungkan insya-Allah agungnya Islam, agungnya IMR, kehidupan kita bersama-sama untuk kita menerapkan IMR dalam kehidupan kita. Zikir ini adalah zikir insya-Allah yang membawa jalan, yang membuka jalan kepada kita untuk mengagungkan IMR dalam kehidupan kita ini. Sekuat-kuatnya tuan-tuan kan, sekuat-kuatnya. Tuan-tuan ikut dengan alunannya biasa tuan-tuan dengar. Alunannya biasa tuan-tuan dengar sebab tuan-tuan boleh buka TV, buka radio dan sebagainya. Ini yang dipanggil sebagai zikir munajat. Saya ambil 1-2 bait daripada zikir munajat itu untuk kita lalungkan bersama-sama. Sekuat-kuatnya tuan-tuan puan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Nabi Muhammad ya Rasulullah. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram. Amitna ala dinil Islam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Nabi Muhammad ya Rasulullah. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram. Amitna ala dinil Islam. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم